Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kami daripada kumpulan 8. Okey, pada hari ini kami ingin membentangkan tentang laporan reka bentuk rangkaian. Okey, kami terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan, iaitu yang pertama Izzah Atira binti Muhammad Hatta, saya sendiri. Yang kedua Nur Syasha Izzati binti Azurman. Yang ketiga Najihah binti Muhammad Hairuddin dan Muhammad Rafi bin Kadir. Kami telah memilih kajian kes yang ketiga, iaitu berkenaan bagaimana cara untuk kita menghubungkan rangkaian daripada dua buah bangunan sekolah yang terpisah. Okey, kita mulakan dulu dengan pengenalan. Okey, sedikit pengenalan mengenai rangkaian komputer tersebut. Okey, rangkaian komputer ini merupakan peranti atau dikenali sebagai node yang dihubungkan dengan media penghubung. Latar belakang kes, okey, apa tujuan sebenarnya laporan ini dilaksanakan adalah bagi tujuan menghubungkan sebuah sekolah rendah yang ingin menggunakan rangkaian komputer dari bangunan sekolah menengah yang terletak 250 meter dari bangunan sekolah menengah atas arahan PPD, dan kos penyambungan tersebut dihubungkan dianggarkan bernilai RM20,000. Okey, dan objektif kajian, objektif kes ini dilaksanakan. Yang pertama adalah kita nak hubungkan rangkaian komputer kepada 6 buah bilik di bangunan sekolah Sri Skudai, dan yang kedua memberi kemudahan internet di setiap ruangan bilik kerja bagi memudahkan kerja-kerja lah. Ini adalah serba sedikit tentang maklumat sekolah rendah yang ingin menghubungkan rangkaian melalui rangkaian sekolah menengah. Okey, terletak di Jalan Tembaga Kuning dan mempunyai 6 buah bilik yang akan disambungkan rangkaian internetnya. Okey, baiklah, antara keperluan peralatan perkakasan yang kita perlukan adalah yang pertama, iaitu kabel striper. Okey, kegunaannya adalah untuk memotong lapisan utama kabel UTP ataupun STP. Ia dilakukan dengan pusingan 360 darjah. Okey, yang kedua, kita perlu mempunyai crimping tool. Fungsinya adalah untuk proses crimping RJ45 connector pada kabel UTP atau FTP dan RJ11 connector kepada kabel telefon. Okey, yang ketiga, punch down tool, iaitu fungsi dia adalah untuk menyambungkan 8 bahagian kabel UTP, STP kepada modular jack dan patch panel. Okey, dan yang keempat, screwdriver. Okey, digunakan untuk melonggarkan dan mengetatkan skru, mempunyai bahagian hujung yang dibentuk mengikut alur skru bagi memudahkan skru dapat dilonggarkan dan dikekatkan. Okey, dan yang kelima, kita memerlukan kabel tester. Fungsinya adalah digunakan untuk menguji kefungsian kabel UTP atau STP yang telah siap dipasang RJ45, connector, modular jack dan patch panel. Antara peralatan yang digunakan untuk rangkaian sekolah rendah ialah repeater, router, server dan switch. Repeater ialah alat yang berfungsi untuk memperluaskan jangkauan isyarat Wi-Fi yang lemah dari Wi-Fi utama. Terdapat 3 jenis repeater, iaitu telefon repeater, optical communication repeater dan radio repeater. Dalam laporan kali ini, kami memilih untuk menggunakan radio repeater oleh kerana ianya sangat sesuai untuk menguatkan isyarat Wi-Fi yang disambungkan ke sekolah rendah. Router pula adalah perangkat keras atau lebih dikenali sebagai hardware pada sesuatu jaringan komputer. Ianya berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, sama ada jaringan yang sama ataupun jaringan yang berbeza dari segi teknologinya. Server pula adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis servis tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Fungsi server adalah sebagai tempat menyimpan data yang dihantar daripada pengguna. Data yang disimpan boleh berbentuk dokumen dan maklumat yang kompleks. Kemudian, switch pula adalah sejenis komponen pada jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa hub untuk membentuk jaringan komputer yang lebih besar serta memerlukan bandwidth yang cukup besar pula. Seterusnya, berikut adalah anggaran kos pemasangan rangkaian dari sekolah menengah ke sekolah rendah. Repeater yang mempunyai 4 unit berharga RM780, router RM259, server RM9,992, switch RM1,860 dan yang terakhir kos pemasangan iaitu RM500,000, dan jumlah kesemua ianya ialah RM17,891.
Seterusnya ialah kelebihan menggunakan topologi bas. Yang pertama ialah mudah dan sederhana. Kepada mereka yang masih baru menggunakan topologi ini, tidak akan merasa susah ketika menggunakannya. Ini kerana topologi bas ini sangat mudah untuk disambungkan ke rangkaian. Yang kedua, ia memiliki bentuk yang unik. Topologi ini memiliki bentuk yang unik yang menyerupai bentuk bas, dan kerana bentuk berbeza daripada topologi yang lain menyebabkan topologi ini dianggap sebagai topologi unik, dan bahagian layoutnya juga memaparkan bentuk yang sederhana. Yang ketiga pula, ia tidak memerlukan bayaran yang mahal. Topologi ini berbeza daripada topologi yang lain kerana proses pembuatannya tidak memerlukan kabel atau komponen dalam jumlah yang banyak, dan kerana itu topologi bas ini dapat digunakan tanpa mengeluarkan bayaran yang banyak. Yang keempat ialah rangkaian ini boleh dikembangkan. Topologi bas ini bukan sahaja menawarkan harga yang berpatutan, tetapi ia juga mudah untuk dikembangkan. Bergabung kabel dengan pengulang membolehkan komputer atau peripheral tambahan ditambahkan ke rangkaian. Yang kelima ialah tidak memerlukan hub atau switch. Topologi ini membolehkan data mengalir dengan bebas ke seluruh rangkaian. Walaupun terhad bagi sambungan luaran, ia dapat mewujudkan rangkaian tempatan yang dapat berfungsi dengan baik dengan setiap komputer yang disambungkan. Yang seterusnya ialah keburukan menggunakan topologi bas. Yang pertama ialah saiz yang terhad. Saiz rangkaian ini agak terhad dan hanya jumlah maksimum perangkat dan komputer yang dapat ditambahkan ke jaringan. Walaupun menggunakan kabel yang lebih panjang, masalah lain akan timbul seperti kehilangan isyarat data. Yang kedua ialah peranti tambahan melambatkan proses rangkaian. Disebabkan semuanya tersambung melalui satu kabel, alat tambahan akan melambatkan keseluruhan rangkaian dengan hanya menggunakan satu kabel sahaja. Ini sangat membahayakan seluruh rangkaian kerana sekiranya berlaku sesuatu kepada satu kabel itu, kerosakan dengan sebab apa pun boleh menyebabkan rangkaian gagal atau akan terbahagi kepada dua. Yang ketiga ialah kurangnya koordinasi dalam proses menghantar data. Komputer di rangkaian tidak berkoordinasi antara satu sama lain mengenai masa penghantaran data, dan ini bermakna akan berlaku transmisi secara serentak dan menyebabkan kehilangan data yang tinggi. Yang keempat ialah kecepatan akses berpengaruh pada perangkat yang lain. Kecepatan topologi bas ini akan berpengaruh sekiranya salah satu komputer menggunakan kecepatan untuk mengakses data yang lebih tinggi. Yang kelima ialah transfer data yang padat. Ini berlaku apabila perangkat komputer yang terhubung semakin banyak pada jalur lalu lintasnya, dan ini akan menyebabkan jalur utama mengalami error atau kerosakan. Okey, seterusnya kita pergi kepada peta sekolah. Yang mana kita tahu kes 3 ni melibatkan dua sekolah, iaitu sekolah menengah dan sekolah rendah. Yang mana sekolah rendah ingin menggunakan rangkaian internet daripada sekolah menengah, yang mana jaraknya sejauh 250 meter. Jadi ini sekolah rendah ini mempunyai 15 buah bilik darjah, 1 pejabat, sebuah pusat sumber, sebuah makmal, sebuah bilik seni dan juga sebuah bilik komputer. Jadinya rangkaian internet akan disalurkan melalui sekolah menengah kepada sekolah rendah. Berikut merupakan peta sekolah tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada peta topologi bas, yang mana telah kita maklum rangkaian internet digunakan daripada sekolah menengah kepada sekolah rendah. Ini kami alirkan menggunakan repeater sebagai penguat internet yang dialirkan oleh sekolah menengah. Kemudian pergi kepada router, dan router pergi kepada server, dan server pergi kepada switch. Yang mana alatan-alatan ini, peralatan rangkaian ini diletakkan di sebuah bilik, dan sebuah bilik ini kemudian dialirkan melalui topologi bas kepada bangunan-bangunan yang lain seperti pejabat, kelas, makmal sains dan sebagainya. Okey, berikut merupakan peta topologi bas kami. Sekian, ini sahaja laporan reka bentuk rangkaian daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.